Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita bagi minggu yang ketujuh untuk bab yang seterusnya, itu bab yang ketiga, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, sebelum ni kita dah bincang perlindungan diri dalam makmal dan juga kita dah bincang mengenai bab yang kedua berkaitan dengan apa? Cuba ingat balik. Okey. Bab yang kedua kan, bantuan untuk CPR dan Heimlich maneuver. Dan sekarang kita nak cek yang ketiga mengenai teknik mengukur parameter kesihatan badan. Baik. Okey. Untuk topik kali ini kita akan teruskan dengan topik suhu badan. Secara tidak langsung, bila berkaitan dengan suhu badan, apa alat yang kita gunakan? Okey, 2 minit. Okey. Biasanya kita gunakan apa untuk mengukur suhu badan? Mengukur menggunakan apa? Termometer. Okey, termometer ada banyak jenis. Kita akan bincangkan. Okey. Di akhir pembelajaran, murid boleh yang pertama mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Okey. Dan yang kedua, menginterpretasi suhu badan. So kamu kena ingat ada dua benda yang kita kena tahu dalam bab suhu badan ni. Satu, kita ukur suhu badan dengan teknik yang betul. Yang kedua, interpretasi suhu badan. Dengan suhu badan yang kamu baca tu, apa maksud dia? Okay, sekarang kamu pergi ke kedai 37.5 darjah Celsius, kamu takkan dibenarkan masuk ke kedai sebab itu adalah suhu demam. Itu maksudnya interpretasi suhu badan. Bawah 37.5 sihat. Macam tu. Okey, tak apa, kita pergi pelan-pelan. Okey, suhu badan. Apa itu suhu badan? Kita tengok kat bacaan termometer di sini 37. Ni sihat tak? Sihat lah. 39 tak sihat. 41 mati. 37 kat sini. So, yang pertama kita tengok apa itu suhu badan. Suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan satu bahan. Itu kalau maksud suhu. Okey, baiklah, faham kat situ. Dan suhu badan ialah darjah kepanasan atau kesejukan badan kita. Kalau suhu saja, darjah kepanasan atau kesejukan satu benda. Kalau kata suhu badan, darjah kepanasan atau kesejukan badan kita, okey, boleh kat situ noh. Baik. Kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa dalam julat suhu badan. Kita mesti duduk dalam julat suhu yang normal. Okey, kena duduk dalam julat suhu yang normal. Saya kita tengok julat suhu normal berapa. Okey, suhu badan kita memastikan organ berfungsi pada tahap yang optimum. So kalau kata suhu itu normal, dia akan memastikan organ-organ atau sistem badan ni berfungsi dengan tahap yang optimum. Optimum tu yang terbaik. Okey, faham kat situ noh? Boleh? Okey, ada beberapa jenis termometer. Kamu pergi dekat klinik, dulu mungkin masa kamu kecil-kecil, doktor suka letak bawah lidah. Pasal tak? Biasanya dia guna macam ni. Kecil ni. Dia suruh bawah lidah. Kadang-kadang baru sikit, sekarang ni dia guna ni. Tak bawah ketiak. Okey, ini dinamakan termometer klinik. Digunakan untuk menyukat suhu badan, menyukat suhu dalam julat 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius sahaja. Sebab apa tak sampai 100 macam suhu termometer makmal. Tengok termometer makmal digunakan untuk menyukat suhu cair. Julat suhu dia negatif 10 hingga 110. Julat tu maksudnya bacaan daripada sini sampai sini. Sini negatif 10 di sini, 110 di sini. Berbanding suhu termometer klinik 35 di sini, 42 di sini. Pasal apa dia berbeza termometer? Sebab suhu badan manusia takkan ada yang bawah pada 35.
Kalau bawah ada 35, maksudnya dia bukan orang. Tentu. Nah. Kalau lebih pada 42, memang mati dah. Mana ada boleh lebih pada 42. Tu maksud dia. Dan termometer hak macam ni elektronik tak ada masalah, memang dia set dah 35 hingga 42. Kalau lebih pada 37.5 dia akan bunyi tet 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 tet. 37.8 kita dah start makan Panadol. Okey, 38, 39 dah kena jelum kepala. 40 hati-hati nak kena sawan. Okey, kalau termometer makmal dia nak ukur negatif 10 hingga 110 sebab cecair ais bawah daripada 0 darjah Celsius. Air mendidih lebih pada 110 darjah Celsius. Kena fahamin tu nah. Okey, kadang-kadang kita pergi ke klinik swasta, dia tak guna termometer klinik yang macam ni. Sebab dia kurang accurate. Bukan accurate, kurang lambat untuk mendetek nilai. Okey. So, termometer rektal ni digunakan untuk meningkat suhu badan melalui dubur. Biasanya nak cek ni, kalau ada bubuh kat mulut, budak tak mau. Bubuh kat ketiak, budak tak mau. So, dia akan bubuh kat jubur. Tahu jubur tu? Dubur tu punggung lah. Dia jolok benda ni kat dalam punggung. So, akan dapat bacaan dia. Okey. Tapi, kadang-kadang termometer ni pun jarang dah ni orang nak guna. Orang lebih suka guna termometer yang ni. Sekarang ni saya ingat semua tak kira klinik. Okey, termometer inframerah ni boleh kata setiap premis tak kira kedai, pasaraya, kan, klinik, lagilah apa hospital, depa banyak guna termometer inframerah. Digunakan untuk menyekat suhu badan tanpa menyentuh dengan badan. Ingat, yang ni suhu ni dia sangat accurate di dahi. No, tapi orang kita dia suka pi termometer dia tak kat tangan. Pasal tak faham. Patutnya letak dahi. Sama juga termometer yang dekat depan kamu nak masuk sekolah kan, nak masuk kelas, sebelum tu kamu cek suhu badan, kamu letak kat dahi, cek tu suhu badan yang tepat. Untuk menggunakan termometer inframerah. Sebab di sini kita punya haba paling optim, paling betul lah. Okey, baik. Tu 4 jenis termometer yang ada dalam yang ada sekarang lah, yang digunakan sekarang. Mungkin yang termometer klinik yang macam ni kamu dah jarang guna lah. Tak ada dah nak jumpa sangat. Yang ni ada lagi. Masih ada. Yang ni dalam makmal kamu boleh jumpa hari-hari. Yang ni mungkin kamu jarang tengok tapi masih ada. Yang ni memang terkenal sekarang lah. Pantang nak buat kenduri kahwin pun ada. Hebat. Tapi hati-hati. Disebabkan banyak penggunaan, ada lah barang tiruan kan. Dulu orang tak kisah sangat. Sekarang ni sebabkan ramai orang nak, ada jual RM10 ada, 200-300 pun ada. Hati-hati. Okey, termometer klinik. Pastikan suhu tengok nak guna suhu, nak ukur suhu menggunakan termometer klinik. Okey, pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah sebelum digunakan. Yang ni kalau nak guna yang ni lah, dua jenis ni. Yang ni tak ada masalah. Yang ni kamu tekan on je. Dia akan keluar 0000. Yang jenis ni tak ada masalah. Okey, ni okey. Tapi kalau jenis ni kamu kena pastikan suhu ni bawah pada 35 yang first. Kemudian jika suhu melebihi 35 Celsius, termometer tersebut hendaklah dikibas-kibaskan sehingga bacaan berada di bawah 35 Celsius. Kalau kamu tengok klinik dulu, nurse kan, dia kalau dia nak ikut guna ni, nak berbuah lidah atau ketiak, dia akan ambil termometer. Dia akan tengok, macam ni kan. Sebab apa? Bukan tak nampak, tapi dia bagi bawah pada 35 darjah Celsius dulu. Sekarang tak payah sebab dia pakai yang lebih moden ni kan, tak apa. Letakkan termometer tersebut di bawah mulut ketiak atau mulut selama 2 hingga 3 minit sehingga kedengaran bunyi bip jika menggunakan termometer digital. Yang ni bip, kalau yang ni tak bunyi lah. Kalau saya letak hingga 2 hingga 3 minit, kita akan ambil, kita akan tengok berapa suhu badan. Okey, yang ni lebih accurate lah sebab dia digital, ini analog kan. Cuma ni yang ni lebih selamat sebab dia pakai nombor, yang ni dia pakai merkuri. Okey. Bawah mulut dan ketiak. Keluarkan termometer tersebut dan rekodkan bacaan suhu. Okey, boleh faham tak cara nak ukur suhu dekat termometer klinik? Boleh tak? Ini yang pertama, pastikan bawah 35. Kalau kata lebih pada 35, kena kocak. Kibas sampai bawah 35. Letak bawah mulut, bawah lidah ni dalam mulut ataupun dekat ketiak.
kepit sehingga bunyi bip, ataupun kamu ambil baca selepas 3 minit lah. Okay, baik. Harap boleh faham tu. Okay, mudah saja. Okey. Dekat termometer klinik dia special, dia ada pencerutan. Okey, pencerutan pada termometer klinik bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan daripada mulut atau ketiak. Hal ini adalah untuk memberikan sukatan yang lebih tepat. Pencerutan ini tiada pada termometer makmal. Ingat, termometer makmal yang panjang dekat makmal tu dia tak ada benda ni. Okey, dia tak ada pencerutan. Pasal apa pencerutan yang penting untuk termometer klinik? Sebab pencerutan ni dia nak, bila kita ukur, kita keluar dari mulut dan ketiak tu, tak mau bagi dia cepat turun. Bila cepat turun, nanti bacaan tu tak tepat. Nak kena agak-agak pula kan. Baik tak guna termometer kalau nak agak. Okey, faham tak macam tu? Okey, seterusnya. Termometer makmal. Termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Dia tak ada. Ni, tak ada apa? Ini termometer chef ni. Ni. Di sini dia tak ada, tiada pencerutan. So dia tak boleh guna untuk ukur suhu badan. Apabila termometer dikeluarkan daripada badan, sama ada ketiak atau mulut, suhu akan turun dengan cepat. Kita ukur boleh cuba, tapi bila keluar tu cepat-cepat dia turun. Bila turun dengan cepat, tak dapat nilai yang tepat lah. Okey. Hal ini, bacaan suhu badan diambil tidak tepat. Okey, baik. Jika menggunakan suhu termometer badan makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika termometer masih di dalam mulut atau ketiak untuk bacaan lebih tepat. So kalau kamu nak cuba juga boleh, tapi nak kena tengah kamu kepit tu, masa tu lah baca. Jenuh selak ketiak sambil nak baca tu kan, kena ketiak besar, siap puas. Kena mulut pula berayak, siap. Nak kena selak mulut nak cek suhu. So bermasalah. Tu tak sesuai lah untuk cek lagi pun. Berat nak bola mulut ni, jatuh. Panjang ni termometer makmal ni kan. Okey, termometer rektal yang buka bubur. Biasanya untuk baby yang bawah 3 bulan. Baby bawah 3 bulan, comel. Bila dia nak masuk, dia ada masalah lah kan, nak buang mulut atau ketiak dia kan. Okey, sebelum masuk dalam mulut bentuk dia, pastikan muncung ni cuci dengan alkohol. No? Alkohol kena cuci dulu dengan alkohol. Pasal apa kena cuci alkohol? Sebab ada takut jangkitan lah kan. Kemudian sapukan jelly petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan termometer dimasukkan ke dalam dubur bayi. Dia akan masukkan macam jelly. Di sini macam gel apa? Saya dah lupa nama dia, yang bekas warna kuning, tudung dia hijau tu. Biasanya kita bubuh untuk kulit kering tu. Tu gel petroleum. Dia akan bubuh sapu depan ni supaya licin dan mudah masuk dalam jubuk budak tu. So budak tak sakit lah. Angkat kaki bayi, jangan bagi dia kelepiak tu. Okay, jangan bagi kaki lurus, susah nak jolok. Angkat kaki bagi tinggi sikit. Kemudian pum, masuk dalam bentuk dia. Kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm. Jolok sikit bagi masuk. Okay, kemudian apa jadi? Biarkan termometer sehingga kedengaran bunyi bip masuk ya. Tunggu sampai bunyi pip. Okay, maksudnya nilai dah baca. Dah dapat dibaca. Rekodkan bacaan suhu. Lepas bunyi bip tu kita tengok, kalau 36.7, 37 kali 37.8, 38 kali 37.9, 37.9. Boleh faham? Tu termometer rektal. Nah, yang paling canggih kita tengok ni, termometer inframerah. Ni canggih. Ni kaya tak ajak pun kamu tahu cara guna. Mula-mula macam mana? Tak payah letak atas dahi pun, ni hampir rapat kepala gitu. Ni termometer kan. Ni termometer duduk dekat kedai. Tak situ, puas nak pergi kena ni, tak payah pergi kena, jauh sikit tak apa. Bukan jauh, maksudnya tak payah kena pun dia boleh detect suhu kita. Ni kan, termometer tegak tu letak atas kepala, tu pun tak boleh baca. Puas. Okey, arahkan termometer kira-kira 5 cm. Okey, 5 cm daripada sini. Jangan buka mata. Bahaya sebab dia ada inframerah. Letak sini. Okey, 5 cm. Tekan. Rekodkan bacaan suhu. Tekan ni, ada bunyi lah. Tapi kalau tinit, siap. Suhu tu lebih tinggi. Sangat tinggi. So, kalau kata letak lebih kurang 5 cm,
tekan, keluar bacaan, itulah suhu badan. Okey, mesti di dahi. No? Di dahi. Jangan butang hidung, jangan butang mulut, jangan butang tapak tangan. Ni tengok budak ni kan, dia butang dahi dia. Ni cara yang betul penggunaan suhu. No? Pembacaan suhu menggunakan termometer ini sangat cepat sebab ada inframerah. Inframerah detection dia sangat bagus. Okey? Okey. Faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Yang pertama, ada jangkitan. Sama ada bakteri atau virus. Okey. Bila kamu demam, dia ada jangkitan. Bila demam tak lega, ada jangkitan. Kalau jangkitan biasa, bakteria. Suhu, virus, minta maaf. Kalau demam biasa, virus. Okey. Sekarang hebat lagi. COVID-19. Virus lah. Sesama dan batuk disebabkan oleh virus. Dan biasanya kalau kamu demam lama dan ada batuk sesama pun boleh disebabkan oleh bakteria. Kalau bukan COVID-19 lah. Bakteria. Bakteria dah menyerang tonsil kamu, dah menyerang tekak kamu merah, kamu tak larat, badan kamu jadi panas, menyebabkan kamu demam. Jadi suhu badan akan tinggi. Okey. Faktor yang kedua, terdedah pada panas melampau. Sekarang ni suhu di kawasan utara sangat tinggi. Bila suhu sangat tinggi, so dia akan jadi strok haba. Ataupun kita kena selaran matahari yang melampau. Maksudnya kita kena sinaran dia terlalu lama. Bila melampau, kulit kita akan panas. So bila kita cek suhu akan tinggi. Sebab tu kalau kamu pergi kedai, pergi bilion ke apa, bila sampai satu tempat tu, kamu jangan terus nak pergi cek suhu. Sebab kita tak boleh masuk. Sebab waktu tu suhu badan kamu sangat tinggi. So cerita dia, kamu kena berehat sat. Duduk sat bawah teduh. Dalam seminit 2 minit baru kamu cek suhu. So suhu tu akan normal. Kalau kamu pergi cek turun suhu, waktu tu kamu dah kena badan panas melampau, siap. Okey, faktor yang ketiga, senaman. Okey, bila kita senaman, badan kita akan menghasilkan haba sebab dia tengah membakar-bakar lemak. So bila dia senaman berat ni, bila kita buat senaman berat, kita jogging, kita angkat berat, kita buat main gym kan. So suhu badan kita akan meningkat. Okey, bukan waktu kamu sakit, tapi badan kamu menghasilkan haba untuk membakar lemak dalam badan. Okey. Faktor menyebabkan suhu badan lebih normal tadi jangkitan dan serta ni, corona, COVID-19, H1N5, lagi apa? Corella ke apa kan? Ini kalau ni apa ni? Ni kalau ada ni protozoa. Ni kalau kamu cerit-berit. So badan kamu demam menyebabkan kamu terkena jangkitan. Okey, baik. Seterusnya, stroke haba. Terdedah pada panas melampau. Pun suhu badan akan melebihi normal. Dan yang terakhir, bina badan. Angkat berat, senaman. Senaman berat ni. Angkat berat. Workout dekat gym biasanya. So, itu adalah faktor-faktor menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okey. Setakat ni, ada soalan tak? Mudah saja kan topik ni. Nak cek suhu, nak guna termometer macam mana? Ada 4 jenis termometer yang kamu perlu tahu. 4 jenis termometer lah. 4 jenis termometer yang kamu kena tahu. Dan cara kamu menilai nilai suhu tu. Okey, kalau bawah 37.5 sihat. Atas 37.5 demam. Okey, boleh kat tu. Dan kamu boleh tahu faktor-faktor yang menyebabkan suhu meningkat. Yang pertama, ada jangkitan bakteri atau virus. Yang keduanya, jangkitan. Yang keduanya, kena haba matahari yang lama melampau ataupun strok haba. Dan yang terakhir adalah senaman berat. Okey, saya ingat itu saja rakaman slide saya. Ada apa-apa soalan boleh diajukan selepas ni dalam perbincangan lagi. Okey, ada masalah boleh terus tanya dalam grup kita nanti. Baik, saya ingat itu saja. Lepas ni kita akan adakan sesi perbincangan. Okey, baik. Saya rasa untuk kelas kita ni kita boleh tangguhkan dulu. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas PDPR kita esok.
Okey, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.